Dengar cerita hari ni kelas Cikgu Yaya dah nak mula dah, betul ke? Alah Didi, dah nak start dah kelas Cikgu Yaya ni. Aku dah tak sabar nak dengar ni. Samalah dengan aku. Tak sabar dah nak kat kelas dengan Cikgu Yaya ni. Hari ni rasa-rasa Cikgu Yaya nak ajar apa ya? Tak tahulah, kita tengok je lah. Jom. Agaknya apa yang Cikgu Yaya nak ajar pada hari ini ya? Pada hari ini Cikgu Yaya ingin mengajar kamu mata pelajaran Sejarah tahun 5 KSSR Semakan. Tajuk 7 Perjuangan Kemerdekaan. Unit 5 Bangkit Berjuang, Penjajah Ditentang. Baiklah murid-murid, sebelum kita belajar, kita kena tahu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 7.2.1 menyenaraikan tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. 7.2.2 menyatakan sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. 7.2.3 menerangkan peristiwa penentangan tokoh terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Unsur kewarganegaraan pula ialah K7.2.5 menjelaskan kepentingan menghargai perjuangan pemimpin terdahulu. Murid-murid nak tahu tak? Kedatangan kuasa asing menyebabkan berlakunya penentangan oleh penduduk tempatan. Kenapa ya mereka menentang? Nanti Cikgu Yaya akan terangkan. Sabar ya. Ini ialah pahlawan-pahlawan tempatan yang berjuang untuk menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Antaranya ialah di Melaka kita ada Dol Said. Di Negeri Sembilan kita ada Yang Tuan Antah. Di Pahang pula kita ada Datuk Bahaman. Di Perak kita ada Datuk Maharaja Lela. Di Terengganu ialah Haji Abdul Rahman Limbong. Di Kelantan kita ada Tok Janggut. Di Sarawak kita ada Rentap dan Syahrimah Sahur. Manakala di Sabah kita ada Mak Saleh dan Antenom. Kenal tak mereka ni semua ya? Tak apa, nanti Cikgu Yaya akan ceritakan kepada kamu semua mengenai tokoh-tokoh pahlawan tempatan kita ni. Jom. Pahlawan-pahlawan ini berusaha untuk mempertahankan kedudukan dan kawasan pentadbiran mereka daripada campur tangan kuasa dan penjajahan kuasa asing. Perjuangan mereka ini bersifat setempat dan mendapat sokongan pembesar dan penduduk tempatan. Baiklah, tokoh yang pertama Cikgu Yaya nak perkenalkan kepada anda ialah Dol Said. Awak semua nak tahu tak? Nama Dol Said dan sebenarnya ialah Abdul Said bin Omar atau dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah, Raja Dol Said. Beliau dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal dari suku Semelenggang. Baiklah murid-murid, kenapa ya Dol Said ni nak menentang British ya? Ini disebabkan Naning ni merupakan kawasan yang bersempadan dengan Melaka. Jadi British ni mendakwalah Naning ni ialah kawasan jajahan dia. Tetapi Dol Said membantah. Dol Said tak nak bayar 1/10 cukai hasil tahunan kepada British. Jadi ia telah menimbulkan kemarahan pada pihak British. Jadi Dol Said cuba untuk mempertahankan kedaulatan Naning. Bukan peristiwa yang berlaku ketika Dol Said cuba mempertahankan Naning. Pada tahun 1831, British datang dan menyerang Naning. Tetapi British kalah. Ini kerana Dol Said telah mendapat bantuan ketenteraan daripada Ulu Muar, Sungai Ujong, Seri Menanti dan Rembau. Jadi pada tahun 1832, British datang kembali untuk menyerang Naning. Dan akhirnya Dol Said kalah. Kekalahan ini disebabkan sekutu Dol Said telah memihak kepada British. Dia tolong British. Sebab itulah kita kalah. Jadi akhirnya Dol Said terpaksa menyerahkan diri. Hasil perbincangan, Dol Said telah diberi pencen dan sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Begitulah peristiwa penentangan yang dilakukan oleh Dol Said untuk mempertahankan kedaulatan Naning. Hebat kan? Tokoh kedua yang Cikgu Yaya nak ceritakan ni ialah, cuba tengok ini ialah negeri apa? Pandai, negeri Sarawak. Cikgu nak kenalkan awak tentang tokoh yang hebat iaitu Rentap. Kalau awak semua nak tahu, nama Rentap ialah Libau Anak Ningkan.
Beliau ni merupakan pemimpin orang Iban di Nangas Kelang, Sarawak. Anda semua nak tahu tak apakah maksud Nanga? Nanga tu bermaksud sungai mengikut dialek orang Iban. Tahukah anda, penjajahan di Sarawak telah dikuasai oleh keluarga Brooke. Apa yang menyebabkan rentak marah ialah apabila James Brooke telah menghapuskan pertempatan orang Iban di Nangas Kelang. Siapa yang tak marah kan orang hapuskan kita punya kawasan tempat tinggal kan? Jadi, James Brooke telah menganggap orang Iban ni sebagai lanon dan mereka perlu dibunuh. Jadi, ia telah menimbulkan kemarahan orang Iban, terutamanya Rentak sebagai pemimpin di sana. Jadi, apa yang berlaku ialah pada tahun 1853, Rentak berjaya menyerang kubu James Brooke di Nangas Kelang. James Brooke menyerang balas semula dengan membakar 20 buah rumah panjang. Dan ini telah menyebabkan Rentak berasa sangat marah. Pada tahun 1854, James Brooke datang kembali untuk menyerang Rentak di Sungai Long. Rentak berundur ke hutan dan mereka membina kubu di Bukit Sadap. Tahukah anda kubu yang dibina oleh Rentak ini menggunakan kayu belian? Apa tu kayu belian ya? Adakah kayu belian yang bersinar-sinar itu? No. Kayu belian ialah jenis pokok yang kayunya keras. Tapi pada tahun 1861, James Brooke datang menyerang kembali kubu Rentak dan akhirnya mereka kalah dan terpaksa berundur ke Ulu Entabay. Namun begitu, penentangan Rentak telah memberikan kesan kepada James Brooke. Sekarang Cik Budi nak cerita kepada kamu tentang seorang lagi tokoh yang berada di Sarawak. Tokoh yang hebat ini kita kenali sebagai Sharif Masaho. Nak tahu tak nama Sharif Masaho ni ialah Sharif Masaho bin Muhammad Al-Shahab. Beliau berasal dari kampung Igan di Sarawak. Beliau ni merupakan pembesar Salike di Sungai Rajang, Sarawak. Kenapa Sharif Masaho ni menentang James Brooke ketika itu ya? Mari Cikgu Yaya ceritakan. Tahu tak? Sebab penentangan Sharif Masaho ke atas James Brooke adalah disebabkan James Brooke ni telah menguasai Salike. Jadi, penguasaan James Brooke ni menyebabkan Sharif Masaho kehilangan hak dan kuasa sebagai pembesar di Salike. Ini menyebabkan Sharif Masaho berasa sangat marah. Disebabkan itu, berlakulah peristiwa penentangan di mana pada tahun 1859, Sharif Masaho ni dia telah berpakat dengan rakannya iaitu Datuk Patinggi Gapur dan Pangeran Temenggung Hashim untuk mengusir keluarga Brooke. Bila James Brooke datang ke wilayah mereka dan pemimpin-pemimpin di sana kehilangan kuasa untuk memerintah. Jadi, Sharif Masaho pun menyerang kubu Brooke yang berhampiran dengan Sungai Rajang di Kanawit. Namun begitu, keluarga Brooke berjaya menggagalkan serangan tersebut dan akhirnya Sharif Masaho ditangkap dan dibuang negeri. Manakala Datuk Patinggi Abdul Gapur pula ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Betawi. Murid-murid, sekarang cuba teka apakah negeri di atas? Ya, ini ialah negeri Perak. Sekarang Cikgu Yaya nak ceritakan kepada kamu siapakah tokoh hebat yang berada di Perak ini. Tokoh yang Cikgu Yaya nak ceritakan ini ialah tidak lain tidak bukan ialah Datuk Maharaja Lela. Awak semua nak tahu tak? Nama punya beliau ialah Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Datuk Maharaja Lela ni merupakan orang besar berlapan Perak yang mentadbir kawasan Pasir Salak di Perak. Mengapa Datuk Maharaja Lela ini menentang British di sana ya? Datuk Maharaja Lela menentang British di sana sebab mereka sangat bengang dengan British ketika itu. Mana taknya Residen British ketika itu iaitu J.W.W. Birch campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat istiadat orang Melayu. Nama sebenar J.W.W. Birch ialah James Wheeler Woodford Birch. Tapi ia dikenali dengan singkatan saja iaitu J.W.W. Birch. Ketika ini J.W.W. Birch ni telah mengambil alih kuasa sultan dan para pembesar menyebabkan mereka kehilangan kuasa. Jadi, apa yang menimbulkan kemarahannya lagi ialah British ni telah memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat. Selain itu juga, J.W.W. Birch ni sombong dan angkuh dengan penduduk-penduduk tempatan di sana. Jadi, ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan pembesar, sultan dan penduduk tempatan. Jadi pada tahun 1875 iaitu pada bulan Februari, Sultan Abdullah, Datuk Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak membuat bantahan terhadap campur tangan British.
Jadi pada September 1875, Datuk Maharaja Lela akhirnya bersetuju untuk mengambil tanggungjawab untuk membunuh Residen British iaitu J.W.W. Birch. Jadi pada bulan November 1875, Datuk Maharaja Lela telah mengarahkan seputum untuk membunuh J.W.W. Birch ketika beliau mandi di Sungai Perak. Akhirnya pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela dan seputum telah ditangkap dan telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Namun begitu, perjuangan yang telah ditunjukkan oleh Datuk Maharaja Lela sangat dipuji. Tokoh seterusnya yang Cikgu Yaya nak perkenalkan kepada kamu ialah Yang Tuan Anta. Siapakah Yang Tuan Anta ni ya? Nama sebenar Yang Tuan Anta ialah Tunku Anta Raja Raden. Kalau awak semua nak tahu, Yang Tuan Anta ni merupakan anak kepada Yang Tuan Besar di Negeri Sembilan. Kenapa ya Yang Tuan Anta menentang British di sana ya? Mari Cikgu Yaya ceritakan. Sebenarnya Yang Tuan Anta ni menentang British kerana British suka mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. Jadi ia telah menimbulkan rasa tidak puas hati pada Yang Tuan Anta. Dalam masa yang sama juga, British telah menyokong Datuk Kelana yang mendakwa bahawa kawasan Terdaci ialah kawasan wilayahnya. Jadi dia berhak menjadi seorang pemimpin. Jadi Yang Tuan Anta ni tak bersetuju sebab bila British menyokong Datuk Kelana, ia akan meluaskan kuasa terhadap wilayah lain. Jadi Yang Tuan Anta mahu menentang British. Jadi pada tahun 1875, berlakulah pertempuran di Paroi, di mana ketika itu Yang Tuan Anta telah percaya menawan Paroi. Tetapi British datang menyerang semula dan akhirnya berjaya mengalahkan pasukan Yang Tuan Anta di sana. Jadi pada tahun 1876, Yang Tuan Anta telah berunding dengan British untuk menamatkan persengketaan. Dan hasil rundingan tersebut, Yang Tuan Anta telah diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Bukan anda, apakah itu Seri Menanti? Seri Menanti ni merupakan tempat bersemayam yang di-Pertuan Besar di Negeri Sembilan. Banyak pengajaran yang boleh didapati daripada sejarah perjuangan pahlawan tempatan. Antaranya termasuklah kita perlu menghargai semangat yang ditunjukkan oleh tokoh perjuangan tempatan untuk mempertahankan negara. Yang kedua, kita perlu bersikap patriotik dan cintakan negara. Yang ketiga, kita perlu menghargai sejarah perjuangan serta pengorbanan tokoh-tokoh perjuangan negara. Yang keempat, kita perlu menghargai kemerdekaan yang dicapai dan mempertahankannya demi kesejahteraan semua. Jadi murid-murid, sebagai warga negara, kita perlulah bersikap patriotik dan menghargai sejarah perjuangan serta pengorbanan mereka. Ingat ya, pertahankanlah negara kita daripada dijajah kembali oleh penjajah-penjajah ini. Ingat ya. Alhamdulillah, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Yaya harap anda semua dapat apa yang telah cikgu sampaikan pada hari ini dengan baik. Terima kasih dan keladi. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Yaya untuk penghasilan video yang lebih baik untuk perkongsian kita semua. Baiklah. Bye. Serius gila kelas Cikgu Yaya. Aku seronok belajar dengan Cikgu Yaya. Sebab tu aku suka belajar dengan Cikgu Yaya. Aku faham apa cikgu tu ajar. Harapnya lepas ni apa lagi Cikgu Yaya nak ajar ya? Kalau ada kelas lagi kau ajak aku Aku nak dengar. Aku nak buat. Okey? Boleh. Nanti aku bagi tahu kau. Okeylah. Jom Didi, kita balik. Jom. Okey, jom.